pagi Malaysia, selamat pagi Asia, selamat pagi orang Sarawak. Apa khabar? Hari ini kita kembali lagi dalam Borak Tesiping dengan topik-topik yang menarik. Kita nak bincangkan. Betul tak Mazela? Betul. Hai Mazela, apa khabar? Hai Gas, apa khabar? Baik. Nurul, khabar baik ke? Alhamdulillah, sihat. Jadi Mazela, apa yang kita nak bincangkan hari ini? Okey, untuk topik hari ini, saya berkesempatan untuk menemubual seorang bakat anak muda dari Sarawak. Beliau pernah menyertai bintang kecil anjuran RTM dan pada tahun 2016 beliau menyertai Ceria Popstar dan memenangi tempat kedua, dan selepas tu pada tahun 2018 beliau menyertai Ceria Megastar. Jadi nak tahu siapa penyanyi tersebut? Stay tune. Gas pula. Okey, Gas bersama dengan seorang atlet, bekas atlet negara, pernah mewakili Olimpik sebelum ini, dan beliau pernah menjadi atlet termuda untuk mewakili Malaysia dalam Sukan Olimpik. Gas nak bagi hint sikit lah. Beliau merupakan salah seorang kepada bekas skuad terjun negara. Tak tahu siapa? Macam saya tahu je. Macam saya tahu je. Wow. Kalau Zil tahu, Nurul mungkin tak tahu kan. Jadi kita nak tak sabar. Jadi Mazela kalau Nurul Marzela dapat temu bual orang hebat, Gas juga dapat temu orang hebat, Nurul juga temu bual dengan orang yang hebat, orang yang seorang fotografer yang dikenali ramai anak-anak muda di Sarawak ni. Namanya tak lain bukan. Kalau nak tahu, namanya Apai. Mesti Gas dengan Razela tahu kan? Dia jurnalis. Oh. Nak tahu tak? Dia berkecimpung dalam dunia ini dulu belum lahir lagi. Pada tahun 1991. Kita sama lah dah tengok interview Nurul dengan Apai. Kalau tu Nurul belum lahir, Gas pun belum lahir juga. The only one yang dah lahir sebab dia dah macam kertu sikit kan, Mazela. Tiba Gas. Bukan Gas ke muka paling tua dekat sini? Dia sengaja. Hello, tua Basti Slay. Okey. Dia slay sebab dia ada cucuk-cucuk kat sini. Kita tahu. Pindah terbaik adalah daripada Gas. Kita nak borak. Jangan gaduh-gaduh. Mengenai topik ini hanya dalam Borak Tesiping. Okey, jumpa selepas ini. Baik, kita kembali lagi dalam Borak Tesiping. Kali ini Gas bersama dengan seorang bekas atlet negara, bekas skuad terjun negara, tak lain tak bukan Brian Nixon Lomas. Apa khabar Brian? Sihat, apa khabar? Khabar baik. Yes, okay. Thank you. Wow. Thank you for inviting me. Dekat belakang tu ada macam studio fitness je. Boleh tak ceritakan? Betul. Okay, sekarang ni sebenarnya fitness studio ni dah 5 tahun. Start dari tahun 2015. Okay, so program yang ditawarkan di sini ialah program-program fitness untuk kanak-kanak, untuk dewasa, dan kita juga buat program di luar seperti di kindergarten, di sekolah untuk sukan-sukan seperti sukan PE lah orang kata, ataupun physical education di sekolah dan di kindergarten. Okey. Jadi kalau kita boleh tengok dekat YouTube Brian adalah seorang yang sangat aktif about exercise ni, memang jaga kesihatan. Jadi soalan Gas lah, kalau Gas secara jujurnya disebabkan rutin kerja yang padat, tambah-tambah lagi dengan pandemik COVID-19 ni, jadi sedikit suka nak exercise. Alasan sebenarnya. Tapi itulah, pas ada tengok video Brian kat YouTube mengenai Tabata exercise. 20 saat exercise, 10 saat rehat dan diulang 8 kali kan. Dah lama ke Brian exercise ni? Berkesan ke tak sebenarnya? Okay,
sejujurnya Tabata tu saya pun tengok daripada YouTube sebab saya Okey. jarang buat Tabata punya exercise, tapi saya ada buat exercise lain lah macam yang conventional sikit, yang macam lari, macam push up, yang simple exercise lah. So hari tu saya buat Tabata exercise sebab nampak dekat YouTube, so jadi saya pun cubalah nak kata dari segi berkesan ataupun tak tu, saya rasa seronok lah. Saya rasa berkesan tu agak okey lah sebab dia tak boring. So dia ada 20 minit, lepas tu ada rehat sekejap, lepas tu start balik 20 saat, sorry. Jadi dia ke banyak jenis senaman dan dibuat dalam masa yang singkat lah. Jadi dia membuatkan senaman tu lebih menyeronokkan. Jadi dalam keadaan pandemik COVID-19 ni kan, orang selalu stay dekat rumah je. Rasa-rasanya Tabata exercise ni recommended ataupun practical tak untuk diorang buat? Kalau tanya pendapat saya, memang kena buat lah. Sebab kita tahu dekat rumah pun ada tekanannya yang tersendiri. Jadi seelok-eloknya bersenam lah. Seketika, orang kata 10 minit, 15 minit. Macam senaman-senaman yang senang, lari setempat, buat push up sikit, buat sikit core muscle sikit. Jadi sebenarnya senaman ni kalau dalam kajian ni dia memang terbukti boleh mengurangkan sikit tekanan. Jadi apa salahnya kalau boleh bersenam, luangkan masa sikit 5-10 minit untuk bersenam. Bagus untuk kesihatan, bukan kesihatan saja, untuk sekali dengan mental lah. Ni pernah berada dalam fasa yang terlebih sihat tak? Saya boleh kata agak bernasib baik lah sebab lepas saya berhenti berlatih sebagai atlet terjun ni, jadi ramai kawan-kawan saya yang cakap, okay Brian, saya bagi awak 2 tahun je, lepas tu mesti badan naik. Jadi lepas beberapa tahun saya tinggalkan sukan terjun ni, orang kata saya masih boleh mengekalkan saiz ataupun berat badan saya lah. Bukanlah saya banyak bersenam, tetapi saya rasa dari segi penjagaan makanan, lepas tu kenalah aktif sikit. Bukanlah kena aktif setiap masa, tapi kena pandai untuk curi masa sikit dan kena pandai untuk cara pemakanan yang sesuai lah. Okey, kalau ditanya dengan Brian sendirilah, kita start dengan rutin harian dulu lah. Kalau nak jadi orang sihat ataupun kekal fit tu, yang penting sekali adalah penjagaan makanan ataupun exercise. Kita tahu dua-dua kena seimbang, tapi which one is more important? Kalau tanya saya, lebih penting ialah pemakanan. Sebab masa saya buat seminar hari tu pun, saya selalu pesan dekat siapa-siapa dekat luar, berapa banyak orang yang kalau makan dekat luar ataupun mamak dekat kopitiam ke apa, berapa orang yang akan order contohnya teh ais kurang manis. So saya selalu sarankan ataupun suggest, saya akan minum, minta kurang manis. Sebenarnya kurang manis tu dia secara tak langsung dia boleh kurangkan kalori. So bila kurang kalori tu, kita secara langsung boleh pengambilan makanan tu lebih seimbang dan lebih sihat lah. So benda ni saya rasa benda yang simple, tetapi ramai orang yang mungkin tak buat. So saya selalu suggest benda ni lah, pergi luar makan ataupun apa, kalau boleh air kosong lah. Saya tahu air kosong tu susah, tapi kalau nak minum air lain pun boleh, tapi mintalah kurang gula. So benda tu boleh menyihatkan sikit. Exercise boleh start dengan perlahan. Sebab ramai orang yang bila dia lama tak exercise, so dia exercise secara terkejut, so lepas tu badan rasa semangat kan, so dia akan start dengan pumping yang banyak, lari dengan yang kuat, lepas tu esok pagi dia rasa sakit, lepas tu dia akan rasa nak rehat selama seminggu sebab otot sakit kan. So sebenarnya kita elok-eloknya tips dia ialah start perlahan-lahan. So saya rasa itu kesilapan banyak daripada orang lah. So bila dia lama tak exercise, buat pumping sikit, dia buat pumping tu bersungguh semangat sangat kan, esok sakit. So bila sakit dia nak rest 2-3 hari. So bila dah rest 2 hari, dah tinggal lah 2 hari tu. So eloknya buat secara perlahan dan secara konsisten. Okey, dengar tu, ini tips daripada bekas atlet negara ni. Siapa yang tak dengar memang rugilah. Mana tahu apa exercise tu boleh kecilkan ni pipi ni kan. Okey, dah kita dah habis bab-bab exercise ni. Okey, kita nak tahulah sekarang umur 30 tahun dan Brian pernah jadi atlet paling muda selepas layak ke Sukan Olimpik musim panas 2004, kalau tak silap, di Brazil. Masa tu umur Brian 14 tahun, paling muda
Apa perasaan Brian pada ketika itu? Perasaan saya memang sangat bangga, rasa takut pun ada sebab masa saya pergi Olimpik tu, itu Olimpik pertama saya, dan kebetulan masa tu saya dipilih sebagai pembawa bendera untuk kontijen Malaysia di opening ceremony masa dekat Olimpik tu. Jadi itu sebenarnya bagi diri saya satu penghormatan sebab tak senang untuk dipilih sebagai pembawa bendera kan, dan saya dipilih. Jadi macam-macam perasaan yang saya rasa lah, tapi rasa bangga tu mungkin satu perasaan yang susah nak digambarkan sebab dan masa tu saya pun kecil, jadi takut juga dengan keadaan ataupun dengan persekitaran macam tu kan. Ni, pada tahun 2015, Brian telah menamatkan pengajian dalam ijazah sarjana muda sains sukan, pengurusan sukan di Universiti Melaya. Sebenarnya ada rasa tak, secara jujurnya lah, ada rasa tak macam nak kembali beraksi mewakili Malaysia dalam skuad terjun ni? Sebenarnya diving ni susah. So nak kata ada ke tak ada tu, mungkin ada rindu dari segi bila kita menang berdiri dekat atas podium. So perasaan ni kadang-kadang perasaan yang setiap atlet lepas dia bersara dia akan rindu perasaan berdiri kat atas podium bila menang lah. Tapi secara keseluruhan tu tak adalah rasa nak buat comeback tu sebab itu ialah masa saya buat keputusan tu pun keputusan yang agak sukar untuk diri saya sendiri kan. Macam mana pula dengan coaching? Masa saya belajar tahun 2013, lepas saya berhenti daripada sukan terjun, saya dapat tawaran untuk mengajar secara separuh masa di Selangor, di tim Selangor, untuk budak-budak negeri Selangor ataupun untuk program pembangunan. Dan saya dekat Selangor tu selama 2 tahun lebih, daripada 2013 sehingga 2016 lah. So saya sebagai jurulatih separuh masa dan masa yang sama juga saya pun terlibat dalam judging ataupun sebagai judge untuk sukan terjun. Sebenarnya saya pun masa tu masih aktif belajar dan pada masa yang sama tu mengajar diving. Saya rasa ramai sebenarnya pengikut sukan di luar sana yang mungkin nak tahu, usually lah lepas atlet sukan negara ni sudah habis berkecimpung mewakili sukan di peringkat antarabangsa dan sebagainya, selalunya apa antara aktiviti dan perkembangan bekas atlet-atlet negara ni? Apa yang saya lihat ialah ada setengah atlet lepas dia bersara, dia menyambung pelajaran dia ke peringkat yang lebih tinggi, satu. Dan yang kedua, ada yang menjadi pengacara sukan macam Sharon Wee, macam Azlan Mubin, kita tengok di Astro Arena. Dan ada juga yang menyambung sebagai mengambil kerjaya sebagai jurulatih di negeri ataupun di national team. Dan yang keempat, ada juga yang bekerja seperti orang biasa dekat luar sana. Sebab itulah tujuan asal kita atlet. Ada yang setengah atlet yang belajar dan juga bertanding pada masa yang sama untuk supaya bila dia bersara esok dia boleh menjalani kehidupan yang lebih selesa lah. Ini antara benda yang saya nampak lah untuk atlet-atlet yang bersara. Ada yang lupa nak cakap, ada yang buat bisnes sendiri juga. Brian ada bisnes sendiri ke? Nak dikongsikan? Saya pun ada buat perniagaan sendiri, perniagaan fitness studio ni. Ini daripada 5 tahun lepas, 2015. Dan selain fitness studio ni pun saya pun adalah buat sedikit macam mengedar peralatan sukan khusus untuk sukan terjun lah di negeri. Marketnya agak kecil sebab terjun ni tak semua orang guna dan tak semua orang tahu. Jadi saya punya target market ialah persatuan sukan dan juga majlis sukan negeri dan majlis sukan negara lah. Okey, apa komen Brian mengenai acara terjun yang dikatakan sebagai lubuk emas kata orang Sarawak. Lubuk emas buat sukan negara Malaysia.
saya secara peribadi ni memang sukan terjun ni kalau dibandingkan dengan 15-20 tahun lepas memang dah jadi sukan utama di negara ini selepas sukan badminton dan sukan bola sepak lah. Jadi kita pun nampak banyak peningkatan dari segi prestasi skuad terjun negara, bukan saja di peringkat Olimpik, malah dapat pingat juga di peringkat tertinggi seperti di Olimpik, Sukan SEA, Sukan Commonwealth, Sukan Asia dan banyak lagi kejayaan-kejayaan skuad terjun negara lah. Kalau tanya saya memang dulu orang tak kenal sukan terjun sebab masa saya bukan Bukit Jalil tahun 2003 ada orang saya masuk dan ada orang tanya saya main sukan apa? Ada orang luar lah tanya. Saya cakap saya main sukan terjun. So ada orang tu dia kata oh main sukan renang ke? So ada kekeliruan antara sukan terjun dan sukan renang. Tapi sekarang lepas kejayaan macam Pandan Lela, Chong Jun Hong, nama-nama besar dalam sukan terjun ni orang dah mula kenal dan lebih mengenali sukan terjun lah. So orang tahu perbezaan sukan terjun dengan sukan renang ni. Dan sebenarnya ini benda yang bagus lah untuk sukan negara kita di Malaysia ni sebab dulu mungkin orang tak sangka sukan terjun ni boleh menyumbang pingat di sukan Olimpik. Tapi sekarang orang rasa benda tu possible dan benda tu skuad terjun dah buat 2 kali di sukan Olimpik London 2012 dan yang hari tu yang 4 tahun lepas di Rio pun ada medal iaitu pingat perak. Olimpik Tokyo 2020 kita tahu ditangguhkan, tapi nak tahu juga apa sasaran realistik Brian terhadap skuad terjun negara. Saya ada letak jawapan ni dalam YouTube saya. Sebenarnya kalau lihat daripada 2-3 tahun lepas punya prestasi skuad terjun negara, terutamanya untuk yang wanita ni 10 meter platform dengan 10 meter platform berirama ataupun synchronize ni, dua acara ni ialah dua acara yang paling tinggi peluangnya untuk dapat pingat di sukan Olimpik. Jadi kalau tanya saya kenapa, sebab kita lihat tahun lepas gandingan Pandan Lela dan juga Leong Manyi dalam 10 meter seirama ni dapat pingat perak dan sekaligus dapat layak ke sukan Olimpik melalui medal ni lah. Jadi di Olimpik nanti sasaran realistik ialah kalau bolehlah kali ni saya nak lihat skuad terjun negara ni menang at least 2 pingat iaitu menerusi platform individu dan juga platform synchronize. Saya tahu memang saingan dia agak sengit, agak sukar tapi skuad terjun negara dah pernah buat sebelum ni dan dah pernah buat tahun lepas dan tahun-tahun sebelum ni. Jadi saya rasa tak mustahil lah skuad terjun negara boleh ulang balik ataupun capai kejayaan yang lebih baik daripada 4 tahun lepas ataupun yang sebelum ni. Juga benda ini mungkin boleh menjadi sesuatu yang tak mustahil sebab disebabkan pandemik, Sukan Olimpik Tokyo ini ditangguhkan, jadi masa untuk berlatih itu juga semakin panjang, kan Brian? Ya betul, persediaan dia lebih panjang dan walaupun ada setengah atlet tu rasa sikit tekanan sebab tak dapat bertanding, tak dapat nak pergi qualify Olimpik sebab ada setengah lagi atlet terjun yang masih belum qualify ataupun atlet-atlet sukan lain yang masih belum qualified. Tapi secara tak langsung sebenarnya ini ada orang kata blessing in disguise lah, bagi masa lebih sikit untuk atlet-atlet kita prepare lebih banyak dan untuk kembali lebih kuat. Okey. Akhir sekali, kita tahu Brian ini memang nama yang tak asing lagi dalam sukan Malaysia. Sisi lain lah kalau orang tak tengok Brian di social media ataupun kalau Brian balik rumah ke, apa sebenarnya yang Brian gemar untuk lakukan dan siapakah sebenarnya diri Brian ini? Sebenarnya saya seorang yang suka cabar diri saya sendiri. Sebagai contohnya masa tahun lepas saya habis belajar 2015, saya menyambung pengajian saya ke peringkat master di Rusia dan saya duduk di Rusia selama setahun dan masa tu pun saya dapat belajar dekat sana pun sebab diberi recommend oleh Majlis Olimpik Malaysia ketika itu dan saya pun rasa okeylah boleh pergi dan macam yang saya katakan tadi pun saya pun cabar diri saya sendiri untuk cuba dalam bidang perniagaan juga
sebab saya rasa diri saya masih muda dan saya rasa inilah masa dia untuk saya cuba dalam bidang perniagaan, walaupun kalau gagal esok hari ke ataupun tak kira kalau gagal ataupun tidak, saya rasa saya masih boleh buat benda lain. Sebagai contoh, saya masih boleh kembali dalam bidang kejurulatihan, dan kalau dan benda-benda lain tu saya rasa saya masih benda-benda lain yang saya rasa saya nak cabar diri saya sendiri ialah kalau boleh saya nak sambung lagi belajarlah ke peringkat yang lebih tinggi. Dan memang suka mencabar diri sendiri. Ada juga orang yang kalau dia dah sampai satu tahap belajar ni, dia dah tak dapat dah nak pursue study lagi. Tapi berbeza untuk Brian, dia suka cabar diri sendiri dan timbul lebih banyak ilmu lagi, dan itu adalah orang kata sumber untuk kita mengajar orang lain pula. Betul tak? Betul. Saya rasa itu Rindu si dekat Sarawak sebab dengar cerita lama ada si pulang Sarawak nah. Pandai juga kelakar Sarawak, tapi sebab dulu kami di sekolah tu banyak kelakar Melayu baku, macam kamu sudah makan ke macam tu. Jadi bila dah besar nak barulah macam kelakar Melayu Sarawak tu. Tapi mun kecil-kecil dulu dengan adik dengan teammates dulu nang cakap Melayu baku lah. Makanannya apa makanan yang paling kita rindu? Kolomi laksa tu wajib mun balik Sarawak. Mesti makan tu dulu. Kolomi dengan laksa wajib. Tapi lepas makan kolomi dengan laksa, jangan lupa untuk cuba Tabata exercise. Betul. Kena exercise lepas makan. Terima kasih Brian atas perkongsian yang sangat santai tetapi memberi inspirasi kepada semua dalam Borak Taxi Peng pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih kerana jemput saya. Jumpa secara fizikal bila COVID-19 ni dah reda. Hopefully lah satu hari boleh datang jumpa, kita boleh pergi exercise ke, bila makan sekali, makan yang sihat lah. Okay, thank you Brian. Baik, kepada anda di luar sana, jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam Borak Taxi Peng. Kembali lagi bersama Nurul. Kali ini Nurul bersama dengan tak lain tak bukan nama yang dikenali di kalangan anak-anak muda fotografer di Sarawak, iaitu Apai. Hai Apai. Hai. Nama sebenar adalah Zul Azhar. Kenapa dipanggil Apai? Saya ditunggah Apai, kami ditunggah Apai sebab masa dulu saya belajar fotografi di ITM Shah Alam tahun 91, sebab saya first Sarawakian kan. Jadi setidaknya tahu orang Sarawak tu ditunggah Apai. Sebab ya nama yang lekat lah. Sejak tahun 1991. Waktu tu Nurul belum lahir lagi. Oh ya kak, okey. Jadi Apai, untuk mendapatkan satu gambar yang menarik, bagaimanakah persediaan atau apakah yang perlu kita hadapi untuk mendapatkan gambar-gambar seperti itu? Oh, gambar yang menarik tu ada terlalu luas sebab selalunya pun gambar yang kacak tu orang madah gambar kacak selalunya orang nyebut pemandangan ataupun gambar model yang kacak seksi is gambar kacak lah. Tapi untuk dalam kami pun bidang fotojurnalis adalah kewartawanan dan foto, gambar yang kacak adalah yang menceritakan segala-galanya dalam gambar. Hanya seperti gambar wedding, yang gambar wedding orangnya, momennya, lepasnya backgroundnya. Hanya sama. Jadi contohnya sekarang gambar kebakaran lah. Pun gambar kebakarannya gambar yang kacak adalah gambar bomba tengah on action memadam kebakaran ataupun orang tengah menyelamatkan diri dengan background fire kat belakang dalam sekeping gambar yang menceritakan segala-galanya. Ia gambar yang cantik untuk dalam kami pun bidang lah fotojurnalis. Fotojurnalis. Jadi selalunya untuk mendapatkan hasil yang baik dari awal perancangan Apai sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan, mengambil masa berapa lama Apai? Okey, kalau dari bidang fotojurnalism ni selalunya kami orang akan ambil gambar secara spontan. Tapi spontan. Sebab tu kami orang perlu langkah keliling, kiri kanan, apa yang terjadi, macam contoh kebakaran tadi kita akan nampak bomba madam kebakaran.
Tapi dalam masa saya juga kita perlu nangga keadaan orang sekeliling. Siapa owner rumah hanya menangis kah, meraung kah, macam apa expression mukanya. Ya penting bagi kami orang dan benda yang kita kena dapatkan secepat mungkin dengan apa kata orang, kita kena berada di right place, right moment dengan right time. Ni sama macam kita macam shoot model ke kan. Kalau shoot model kadang-kadang kita nangga tok model tok kaca, tapi bila kita ambil gambar tu kita nangga dalam kamera si kaca kita boleh post lain. Tapi dalam model journalism tu pun kita miss lah. Jadi soalan ini pula berkenaan dengan teknologi Apai. Apai pun boleh dikatakan berpengalaman sejak teknologi filem dan sekarang berubah kepada teknologi digital. Kalau dulu sebelum ini kita ada black and white. Jadi bagi Apai, perbezaan teknologi tersebut adakah mempunyai kelebihan tertentu? Sekarang ni kalau apa teknologi digital ni adalah paling best sebab apa yang kita ambil gambar tu kita boleh tengok dekat kamera kita, apa yang kita nak dalam tu semua dah ada. Sama ada dia sharp ke, mata dia tertutup ke. Benda yang berbeza dengan apa masa kita zaman filem dulu. Masa kami dulu pusat kerja tahun 93, saya guna bawa. Jadi saya shoot gambar, lepas tu saya pergi proses dekat proses dekat office and then saya proses 30 minit, lepas tu saya print gambar, lepas tu saya check. Lepas tu tengok sekiranya gambar tu bagus, saya akan print, lepas tu saya akan bagi editor. Proses benda tu kurang-kurangnya 1 jam. Tapi kalau menggunakan digital sekarang ni, dalam 5 minit kita dah boleh hantar ke KL lah. Tak ada masalah. Jadi perbezaan matanya lagi cepat lah. Lagipun digital ni kita semua orang boleh ambil gambar. Sebab tu kita nangga macam-macam fotografer ambil gambar, hanya stasi bagus, dia boleh develop apa semua. Betul, sangat banyak perbezaannya. Jadi sepanjang menjadi juru foto, pasti ada kenangan manis yang sangat memorable, yang sangat bermakna dalam pencapaian Apai sepanjang bergelar fotografer, dan mungkin pasti adanya kenangan pahit juga. Boleh kongsikan kepada kami? Okey, kenangan mula-mula kenangan manis lah. Kenangan manis ni banyak sangat sebab antara yang kenangan manis yang saya tak boleh lupa sebab saya wartawan Malaysia yang pertama yang jumpa tebusan Sipadan yang masa tu tahun 2000, 21 orang diculik di Pulau Sepadan dan mereka dah masa tu dah sebulan mereka ditahan di Jolo. Saya dapat masuk ke dalam sana dalam masa 3 hari selepas saya sampai, perbincangan apa semua. Jadi kalau saya cerita tu panjang lah. Jadi saya sempat berjumpa dengan dia orang pun bila jumpa dia orang terkejut sebab ada wartawan Malaysia yang datang. Sebab sebelum ni semua wartawan orang putih apa semua kan. Sebab kita kena ingat kalau orang putih boleh buat, apa pasal orang Malaysia tak boleh buat kan. Jadi saya rasa itu pengalaman yang saya paling best sekali lah. Antara pengalaman yang tak best sekali masa zaman reformasi, saya pernah kena tangkap polis masa ambil gambar. Lepas tu saya pun kadang-kadang kena dituduh sebagai pengikut reformasi, tapi nasib baik ada seorang ke dua orang pegawai polis tu yang memang kenal kat saya lah. Dia cakap ini orang kita, lepas tu lepaskan dia. Lepas tu masa Al-Maunah, kes Al-Maunah tahun 2000 juga di Sauk Perak, saya pernah kena soal siasat oleh askar sebab macam mana saya boleh masuk ke dalam kem Al-Maunah tu. Saya boleh masuk ke dalam sana tanpa pengetahuan dia orang. Banyaklah pengalaman pahit apa semua, tapi lebih kepada pengalaman manis lah. Yang pahit tu saya anggap saya tak dapat gambar lah. Cuma yang manis tu terlalu banyak lah sebab hampir kebanyakan daripada tahun 91 sampai sekarang ni sejarah Malaysia ni, bukan sejarah lah, peristiwa-peristiwa penting hampir semua saya lalui lah, termasuk di tahun 2001 paling besar tanah runtuh dekat
Ruang Cangkul di mana saya pergi kat sana. Lepas tu saya tengok macam orang cakap padang jarak, padang tu kat sana satu saya tengok tanah kuning je semua. Rupa-rupanya tadi rumah tu 24 pintu tu dia telah dihempap tanah dan dah dilambungkan sejauh 600 meter daripada tapak asal. Masa tu bila korek dalam masa 5 hari kita orang jumpa 18 orang mayat. Mangsalah bau tak payah cakap lah. Banyak terlalu banyak. Ya, banyak kenangan manis dan kenangan pahit. Yalah, nak tanya juga semasa dunia dilanda COVID-19, pandemik COVID-19, bukan mudah seorang fotografer bekerja dalam keadaan mematuhi SOP. Nak mendapatkan gambar yang menarik amat susah ketika ini. Lagi-lagi banyak kecaman daripada netizen mungkin kerana tidak menjaga jarak semasa mengambil gambar. Jadi apa pendapat Apai mengenai isu ini? Sebenarnya netizen ni semua dia orang pandai komplain je. Sebab kalau ikutkan saya better saya jadi diorang boleh duduk kat rumah dengan family, makan dengan family. Tapi sebabkan tanggungjawab saya sebagai seorang jurugambar dan seorang media ni adalah perantaran antara government dengan rakyat. Jadi kita orang ni yang akan menyebarkan apa-apa arahan daripada KKM ataupun kerajaan lah, cara macam mana SOP jika berada di sekatan jalan raya, SOP bermakai topeng. Jadi media ni yang memain peranan untuk menyedarkan rakyat betapa SOP yang perlu diikuti. Tidak semestinya kita orang ambil gambar tak ada yang dekat-dekat apa semua. Kita orang pakai telelens, kita orang daripada jauh. Kadang-kadang adalah satu dua, kadang-kadang kita orang berkumpul tu apa semua. Tetapi setakat ni tak ada media yang sepengetahuan saya di Sarawak ni tak ada yang media yang kena COVID. Jadi kita orang pun jaga masing-masing. Jadi saya tahu orang sebelah saya, kiri kanan saya tahu dia clear, saya pun clear. Lagipun kita orang pakai mask. Jadi insya-Allah lah kita orang tak ada kenal lah benda tu. Sebelum mengakhiri temu bual kita hari ini, nak tanya juga dengan Apai, can you share with us what type of editing software yang selalu digunakan untuk complete photograph and why do you like it? Mungkin kami orang nak tahu apa yang Apai gunakan software selama ni. Okey. Yang saya selalu gunakan Photo Mechanic. Dulu saya pun gunakan Photo Station. Photo Station ni kita orang gunakan bila senang untuk editing gambar apa semua dan buat caption. Tapi Photo Mechanic ni dia advance daripada Photo Station. Dia preview gambar tu sama ada raw file ataupun JPEG, dia lagi laju, 95% lagi laju daripada Photo Station. Lagipun dalam Photo Mechanic tu kita boleh buat caption adalah untuk keterangan gambar apa semua, dan kita boleh bagi arahan kat situ pukul berapa kita nak hantar, ataupun kita boleh send terus ke terminal di macam saya office headquarter di Kuala Lumpur. Jadi saya boleh hantar terus ke KL dengan satu klik je, lebih kurang 13 megabyte dalam masa 2 second je. Sebab itu yang saya lagi suka benda tu lah. Harga dia jangan tanya saya lah. Jadi terima kasih Apai kerana sudi ditemu bual dalam Borak Tesipeng. Semoga kita dapat berjumpa lagi untuk episod yang akan datang. Terima kasih. InsyaAllah. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam.
Bersama dengan Zel untuk segmen kali ini merupakan seorang anak Sarawak yang telah berkecimpung dalam bidang nyanyian pada usia 8 tahun. Beliau mula dikenali menerusi pertandingan bintang kecil anjuran RTM dan seterusnya pada tahun 2016 beliau telah memenangi tempat kedua Ceria Popstar dan turut menjadi finalis dalam Ceria Megastar 2018. Jadi bersama dengan Zel untuk segmen secara atas talian kali ini tak lain tak bukan adik Syareza. Assalamualaikum, nama saya Syahreza. Sekarang saya berumur 18 tahun. Cabaran dalam pertandingan nyanyian dulu masa saya Ceria Popstar kan, saya rasa macam sangat tercabar lah sebab tercabar dari segi mental dan fizikal. Dari segi mental dia memang kena tahan lah, kena kuat lah sebab kita nak hadap kecaman-kecaman daripada netizen kan semua peserta memang masa tu memang sengit gila. So kalau kita layan sangat komen netizen yang kutuk kita apa semua kan, kita akan down. Sebab itulah saya dulu anggapkan semua komen-komen kecaman dekat YouTube ke apa, saya anggap benda tu sebagai pembakar semangat saya untuk lebih berjaya, dan saya nak tunjukkan kepada mereka yang saya akan buat yang lebih baik, daripada orang lah. So soalan yang ketiga, siapa yang memberi dorongan? Yang memberi dorongan kepada saya semestinya ibu bapa saya dan family saya lah. Sebab tanpa diorang saya memang tak ada dalam bidang nyanyian ni lah. Sebab ibu bapa saya adalah tulang belakang saya. Diorang lah yang memberi semangat kepada saya kalau saya down. Ayah saya seorang pemain muzik. Kalau dialah cikgu vokal saya, cikgu segala-galanya, cikgu vokal, cikgu attitude saya atas pentas ataupun di luar pentas. Ibu saya sebagai peneman saya kalau ada pertandingan ke persembahan ke, memang sentiasa dengan saya. Sebab itulah saya panggil family first kan. Diorang lah yang memberi dorongan kepada saya. So dalam family saya memang ada darah seni. Sebab tu saya cakap bapa saya seorang pemain muzik. Dia boleh, kalau sebelum mak saya pula memang darah penyanyi lah. Sebab diorang semua boleh nyanyi. Family saya pun, adik-adik saya pun boleh menyanyi juga. Sebab abang saya dulu pernah join bintang kecil RTM. Okey, tentang single terbaru saya dah rekod dah. Saya dah rekod single terbaru tapi belum buat lagi dia punya music video. InsyaAllah kalau dah settle music video nanti, saya akan release dekat semua digital platform lah dalam tahun depan insyaAllah. Tajuk dia Cukup Ada Kamu. So stay tune. 3 perkara yang orang tak tahu pasal saya. Yang saya ni suka melawak, lepas tu annoying, dan kadang-kadang saya pemalu lah kalau saya tak kenal orang tu. Nampak macam sombong tapi kalau lepak dulu, cakap dengan saya dulu, borak dulu, InsyaAllah saya lah orang yang paling lawak. Okey, pesanan saya untuk peminat-peminat saya dekat luar sana, sentiasalah tunggu saya punya perkembangan. Stay tune untuk single terbaru saya Cukup Ada Kamu yang akan dirilis, dilancarkan dekat semua digital platform untuk tahun depan insyaAllah. Dan Reza nak cakap dengan korang yang berterima kasih sangatlah dengan korang, sebab tanpa korang siapalah saya kan. So thank you juga kepada kru Trivia Sarawak kerana menjemput saya untuk berkongsi sikit tentang pengalaman saya dan pasal single terbaru saya kepada penonton-penonton Borak Tesi Peng ni. So thank you sangat-sangat. Terima kasih Trivia Sarawak. I love you.